hormati para penonton yang kami kasihi sekalian. Saya Muhammad Hanafi bin Muhammad, pemegang nombor matrik D20191087834. Saya merupakan pembentang yang pertama daripada kumpulan 11 akan membentangkan pembentang kami yang bertajuk Hujah Menolak Dakwaan Islam tidak memberikan keadilan kepada wanita dalam kehidupan berkeluarga. Golongan wanita merupakan makhluk yang lembut dan penyayang kerana mempunyai perasaan yang halus dan suci. Wanita ini boleh ditakdirkan sebagai seorang isteri, kaum ibu ataupun anak perempuan, tidak kira bersifat lemah lembut ataupun tidak, sama ada cantik rupa parasnya ataupun tidak. Dalam konteks Islam ini, wanita mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar dalam pembentukan dan pembangunan keluarga serta masyarakat Islam bersama dengan pasangannya iaitu golongan lelaki. Hal ini secara tidak langsung menjadikan seorang wanita yang sempurna di sisi Islam sekiranya dipimpin oleh lelaki yang tepat dalam kehidupan berkeluarga. Namun disebabkan berlakunya perubahan zaman dan masa, terdapat dakwaan tidak berasas daripada pihak tidak bertanggungjawab yang menyatakan bahawa Islam ini tidak memberikan keadilan yang sewajarnya terhadap golongan wanita yang ditindas khususnya berkaitan dengan hal kehidupan keluarga. Kenyataan tersebut amatlah tidak berasas dan tepat sedangkan boleh disangka berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran yang memerihalkan tentang keadilan wanita dalam kehidupan berkeluarga. Maka boleh dilihat bahawa Islam ini amat mengangkat darjat dan martabat seorang wanita di tahap yang tertinggi. Nafkah dari segi bahasa bermaksud mengeluarkan pembiayaan belanja seseorang terhadap ahli keluarganya. Dari segi syarak pula, nafkah boleh didefinisikan sebagai makanan, pakaian dan tempat tinggal yang dinamakan sebagai nafkah kerana dikeluarkan untuk keperluan itu. Dalam hal ini, nafkah terbahagi kepada dua iaitu nafkah zahir yang merujuk kepada segala keperluan hidup seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Manakala nafkah batin pula bermaksud cara muamalah dan kebersamaan hubungan intim yang baik antara suami isteri. Dalam konteks ini, suami memainkan peranan yang penting dalam menjalankan tanggungjawab berkaitan pemberian nafkah kepada isteri dengan memenuhi kedua-dua nafkah tersebut mengikut kemampuan tersendiri. Namun, terdapat pihak yang mempersoalkan hak wanita yang tidak diberi keadilan sewajarnya khususnya dalam pemberian nafkah di mana mereka beranggapan bahawa nafkah isteri tidak perlu dibagi dan nilai nafkah tersebut seharusnya lebih rendah daripada yang sepatutnya. Hal ini sekaligus telah menindas hak nafkah wanita sehingga menyebabkan berlakunya penderitaan dalam kehidupan berkeluarga. Sehubungan dengan itu, Islam amat menegah perbuatan tersebut sekaligus memperlihatkan keadilan sewajarnya kepada golongan wanita. Islam juga turut memberi penekanan yang penting terhadap isu ini menerusi ayat Al-Quran iaitu Surah Al-Baqarah Juzuk 2 ayat ke-233. Jelaslah bahawa dengan berdasarkan ayat Al-Quran tersebut memperlihatkan bahawa Islam amat memberikan penekanan terhadap isu pemberian nafkah tersebut agar hak golongan wanita terbela dengan sepatutnya melalui mahkamah syariah pada masa kini untuk mendapatkan keadilan yang sewajarnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Izzat bin Rahim yang bernama matrik di 2091080. Di sini saya akan menerangkan mengenai hak wanita dalam bekerja menurut Islam. Inisial pertama saya ialah tanggungjawab suami menyara keluarga. Seperti yang kita ketahui, suami sebagai ketua keluarga khususnya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan isteri dan anak-anak. Sebagai contoh, suami bekerja untuk memberi sara hidup kepada isteri seperti pemberian makanan dan tempat tinggal serta menyara dan melindungi isteri dan anak-anaknya dari segi keselamatan dan kesihatan. Namun begitu, Islam memberi peluang kepada kaum wanita untuk lebih-lebih lagi isteri dalam hal mencari peluang pekerjaan bagi membantu meringankan sedikit beban suami. Kita boleh ambil contoh wanita Islam pada zaman Rasulullah SAW yang banyak melakukan kerja-kerja di dalam dan di luar rumah. Salah satu ini ialah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengemas rumah tangga keseluruhannya, menjaga kuda dengan memberi makan dan minum. Beliau juga merupakan khadam zubir dan juga khadam rumah tangga. Maka jelaslah wanita dibenarkan mencuburi bidang pekerjaan, tetapi tanggungjawab suami sebagai ketua keluarga wajib bekerja dalam memastikan kesejahteraan keluarga terjaga. Misi yang kedua saya pula ialah menyerahkan urusan kepimpinan kepada isteri. Setelah membicarakan hak bekerja bagi isteri dan keharusannya untuk keluar bekerja untuk membantu meringankan beban suami, maka tidak wajarlah bagi suami menyerahkan tanggungjawab kepada isteri lebih-lebih lagi dalam urusan kepimpinan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan peringatan bahawa satu kaum termasuk di dalamnya suami tidak akan memperoleh kejayaan bila menjadikan wanita termasuk di dalamnya isteri sebagai pemimpin.
Sabda Rasulullah SAW dari Abu Bakar bahawa Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung kerana mereka menyerahkan urusan-urusan mereka pada wanita. Sekiranya berlaku perkara suami tidak bekerja, maka itu adalah ihsan atau pahala yang besar ke atas istrinya. Oleh bagaimanapun, wajib bagi suami untuk berusaha sebaik mungkin menafkahkan keluarganya dengan segala upaya tanpa berharap kepada penempatan isteri. Cukup di sini saja bahagian saya. Sekian, terima kasih. Saya Nurul Alia binti Muhammad Azhar dengan nombor matrik di 201910883994. Hak terhadap harta pusaka isteri. Harta pusaka ialah segala harta yang menjadi kepunyaan si mati, kemudiannya ditinggalkan kepada waris-warisnya sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang termasuk yang menjadi miliknya setelah dia mati. Mengikut undang-undang Islam, pembahagian harta pusaka melalui kaedah faraid. Faraid ialah bahagian yang ditetapkan oleh syarak kepada waris-waris mengikut hukum. Terdapat perbezaan dari segi pembahagian harta pusaka bagi pasangan suami dan isteri jika salah seorang daripada mereka meninggal. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kadar bagi pembahagian harta pusaka suami atau isteri. Jika melihat dari segi pembahagian harta pusaka yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran ini, bahagian suami dilihat lebih banyak berbanding si isteri dalam urusan pembahagian harta. Hal ini bukanlah menunjukkan kurangnya nisab si isteri, tetapi ada rasionalnya. Rasionalnya ialah suami lebih banyak memikul tanggungjawab. Suami bertanggungjawab untuk menyediakan pembelanjaan dan pendidikan kepada ahli keluarganya, yakni anak-anaknya. Berbeza dengan si isteri. Si isteri tidak bertanggungjawab untuk menyediakan nafkah kepada anak-anaknya jika beliau masih mempunyai bapa mentua atau adik-beradik lelaki suaminya. Dan harta yang dimiliki oleh isteri melalui faraid dari harta pusaka suaminya akan tetap menjadi miliknya. Hukum suami menggunakan harta isteri yang telah meninggal dunia adalah dibolehkan, tetapi melalui dua cara, iaitu kaedah faraid dan tuntutan harta sepencarian. Tuntutan harta sepencarian ini bukan hanya dilakukan ketika berlaku penceraian, tetapi juga kematian. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-32, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah Allah kurniakan kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain, kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang telah dia usahakannya, dan bagi perempuan ada bahagian dari apa yang dia usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Assalamualaikum. Saya Nur Ain Hani binti Zahri dengan kad pengenalan 990102117396 dengan nombor matrik di 201910899175. Dan pada kali ini, subtopik yang keempat, saya akan membentangkan tentang tajuk keadilan wanita dalam kehidupan berpoligami. Poligami ialah merupakan syariat Islam dan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dari segi hukum, berpoligami ialah harus dengan bersyarat. Syaratnya ialah perlu berlaku adil dan berkemampuan. Dalam surah An-Nisa ayat ke-129 yang bermaksud, dan kamu tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Oleh itu, janganlah kamu cenderung melampau sebelah kepada isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awan-awan. Dan poligami ini telah berlaku sejak pada dahulu lagi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar bahawa Gailan bin Salamah As-Saqafi masuk Islam sedangkan ia mempunyai 10 orang isteri pada zaman jahiliah. Lalu mereka juga masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Gailan untuk memilih 4 di antara mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kita masuk keadilan wanita dalam berpoligami. Seorang wanita berhak untuk mendapat keadilan dalam hidup berpoligami. Nah, kita akan menyentuh kepada 2 perkara, iaitu keadilan wanita dari perkara-perkara lahiriah dan juga keadilan dari sifat kasih sayang.
Okey, dari perkara-perkara lahiriah ini seperti yang dinyatakan oleh pembentang sebelum ini, hak yang wajib diberikan pada isteri ialah mahar, nafkah zahir dan nafkah batin. Daripada An-Nawawi 450 hingga 461. Dan seorang suami perlu adil dalam memberi hak kepada isteri-isteri mereka. Dan saya teruskan kepada keadilan dari sifat kasih sayang. Disebut sahaja poligami, kasih sayang seorang suami kepada isteri juga perlu adil. Tetapi kenyataan kefahaman terhadap poligami ini disalahguna oleh kebanyakan suami yang menyebabkan keadilan ini tidak dapat dipenuhi. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan yang terbaik yang merupakan ikutan kepada manusia sepanjang zaman. Jelaslah bahawa Islam sangat menjaga kehormatan wanita dalam perkahwinan. Maka jelaslah bahawa keadilan wanita dalam kehidupan berpoligami sangat dititik beratkan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Azhar bin Ahmad Johari, pemegang nombor matriks G201910899597. Hujah yang seterusnya dalam menolak dakwaan yang mengatakan Islam tidak memberikan keadilan kepada wanita dalam berumah tangga dari aspek hak bersuara. Hak bersuara merupakan hak individu dan tiada siapa yang boleh menyekat kebebasan bersuara seseorang. Kebebasan bersuara bermaksud seseorang mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya dalam apa jua perkara, sama ada umum atau khusus, dan sama ada pendapatnya itu bersesuaian atau bertentangan dengan pendapat umum. Dalam institusi rumah tangga, isteri berhak menyuarakan pendapat kepada suaminya dalam mengemukakan pendapat atau mempertahankan haknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Al-Mujadalah ayat yang pertama yang bermaksud sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan seorang perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya, sedang ia berdoa dan merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkan dirinya, sedang Allah sedia mendengar perbualan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini ditujukan kepada sahabat Nabi Khalah binti Sa'labah yang datang dan mengadu kepada Rasulullah SAW perihal suaminya yang telah menziharkan dirinya. Nama Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjawab persoalan dan aduan tersebut dalam ayat ini mengenai hukum zihar. Seterusnya terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai seorang hamba wanita yang bernama Barirah yang telah dibeli dan dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan beliau ketika itu mempunyai seorang suami yang bernama Mughith yang juga hamba ketika itu. Dalam Islam, wanita yang berkahwin ketika menjadi hamba mempunyai dua pilihan, sama ada kekal menjadi isteri atau berpisah daripada suaminya. Namun Barirah memilih untuk berpisah daripada suaminya walaupun Mughith amat mencintai dirinya. Rasulullah SAW cuba memberi pendapat supaya Barirah menerima kembali Mughith sebagai suaminya, namun Barirah memilih tidak mahu dan Rasulullah SAW menghormati keputusan beliau. Dalam kedua-dua kisah tersebut, kita dapat lihat dengan jelas bahawa Islam tidak menyekat kebebasan bersuara wanita dalam berumah tangga, sama ada mengemukakan pendapat atau mempertahankan haknya, asalkan ia tidak bertentangan dengan syarak. Oleh itu, dakwaan yang mengatakan Islam tidak memberikan keadilan kepada wanita dalam berumah tangga adalah tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Secara konklusinya, dakwaan yang mengatakan Islam tidak memberikan keadilan kepada wanita dari aspek nafkah, hak bekerja, hak bersuara, hak mendapatkan harta pusaka dan berpoligami adalah tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Sesungguhnya Islam telah mengangkat martabat seorang wanita bukan sahaja dalam kehidupan berkeluarga, malah di mata masyarakat. Sebagaimana yang dapat kita lihat kini, ada kalangan pemimpin negara datang daripada kalangan para wanita. Wanita ibarat bunga yang harus disiram dan dijaga setiap hari. Setakat itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.